sebagai waktul wujub. Saya dah terangkan, ada yang disebut sebagai waktu wajib, ada yang disebut sebagai waktu dhaman, waktu dhaman. Tengok dalam syarah tu dia kata, laisal muradu biwujubiz zakati bima dhukira wujubul ikhraj fil hal. Bukan maksudnya terus keluar, sebab dia bukan betul-betul masak lagi, dia baru wudu wisalah, belum boleh tuai lagi. Itu yang dimaksudkan dengan wajib zakat, bukan maksudnya waktu itu kena keluar. Balil muradu in'iqadu sababi wujubi ikhraji tamri waz zabib. Berlakunya sebab wajib keluarkan tamar dan zabib, wal habl musaffa inda sayrurah kadzalik. Bila dia dah jadi betul-betul, maka wajib dia keluarkan. Bahkan dia kata walau akhraja fil hali ar-rutaba wal inama mimma yatatammaru wa yatazabbabu lam yujzihi. Kalau dikeluar sekarang pun tak sah. Faham? Kena tunggu sampai betul-betul dia kamal. Bahkan kalaulah mengambil akan tanaman itu oleh sa'i, lam yaqa'il mawqi'ah, tidak sah, tidak akan jatuh pada tempat jadinya zakat. Kemudian hari itu kita ada tulis tentang masalah kos. Adakah membuat taksiran tanaman ni setelah menolak kos ataupun tidak? Tempoh hari yang ditunjukkan itu, ya, selepas menolak kos, betul tak? Dan telah diingatkan bahawasanya fatwa itu bukan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, tapi berdasarkan mazhab Hanafi, dengan tujuan untuk meringankan petani sawah. Cuba kita tengok ibarat dia. Wa mu'natu jadadi tamri wa tajfifuhu wa tajfifihi wa hasadil habbi wa tasfiyatihi min khalisi malil malik. Itu ibarat dia. So ibarat itu nampak tak? Menggambarkan kepada kita apakah mazhabnya dalam Syafi'i. Ya, dalam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i dia tulis apa? Min khalisi malil malik, la yuhsabu syai'un minha min mali zakah. Semua kos untuk potong tamar, keringkan, tuai bijirin, bersihkan daripada kulitnya, semuanya diambil daripada harta bersih siapa? Malik. Dia tidak ditolak. Dia tidak ditolak daripada harta zakat. Pengiraan tempoh hari itu, kalau mazhab Syafi'i, itu semua yang tolak tu tak ada. Tolak kos membajak, baja, traktor, apa semua tu kan, itu semua tak ditolak. Kita kekalkan total dan keluarkan 1/10. Seterusnya, ini masalah khars. Kamu akan jumpa dalam kitab hadis tentang masalah khars. Panjang juga khars ni sampai habis. Perbincangan tentang khars. Khars ni adalah apa dalam bahasa Melayu? Apa ni? Anggaran. Kalau orang nak jual rumah, dia nak dapatkan harga semasa, dia akan panggil siapa? Juru apa dia panggil? Juru taksir harga. Juru apa dia panggil? Juru taksir, bukan juru banci. Lain Juru taksir harga. Dia akan panggil. Dia punya orang yang ada kepakaran benda tu. Ini kepakaran manusia kan.
Dia akan datang, okey, dia akan tengok rumah macam ni, tanah macam ni, harga standard sekarang, sikit. Jadi kharsun ni adalah juru taksir yang dia akan datang ke kebun, buah belum lagi dituai. Dia akan tengok berapa batang pokok, dia akan tengok trend buah tu, dia berbuah, rimbun dia macam mana, dan dia akan keluarkan dia punya khars dia, anggaran dia. Dia akan anggarkan, kata okey, kalau pokok macam ni, kalau sawah macam ni, hasil dia adalah berapa tan contohnya. Perbuatan dia tu dipanggil khars. Khars. Dalam mazhab Syafi'i, khars ni tak wajib. Sebab ada mazhab kata wajib. Sebab tu ditulis mula-mula sekali dibahaskan, kharsun ni wajib ke tak wajib. Wa yusannu kharsu athamar, disunatkan kharsu thamar. Lagi, idza bada salahu, bila sudah berlakunya budu salah, maka dia panggil juru taksir untuk buat anggaran, berapakah hasil yang kemungkinan boleh dikeluarkan. Kenapakah begitu? Kerana li amrihi sallallahu alaihi wasallam bi kharsihi fi hadithi Attab bin Usaid awal al-bab. Mazhab Hambali mengambil sirah amar yang dalam hadis itu atas makna wajib. Maksudnya di sisi mereka wajib untuk buat anggaran tersebut. Kita kata al-amru lil nadab. Jadi apakah kerja yang kharis akan buat? Fayatuful kharis bi kulli nakhlah, setiap satu pokok dia akan datang tengok. Wa yuqaddir ma 'alaiha ratban thumma tamran, dia akan anggarkan, ni pokok ni, dia kan yang atas pokok tu semua rutab, maka dia ni memang ada kepakaran, dia boleh anggar daripada rutab. Kalau transfer jadi tamar, dia jadi banyak mana suka dia. Wala yaqtasiru ala ru'yatil ba'di, dan dia punya cara dia anggar, dia tak boleh tengok sebahagian pokok dan dikias je. Dah tengok ada 100 pokok, dia tengok 50, dia kata yang baki pun sama juga, dia punya trend berbuah dia. Tak boleh. Dia kena tengok semua pokok. Walaupun pokok tu sama jenisnya, tak, dia kena tengok setiap, barulah betul cara dia buat anggaran dia. Okey. Seterusnya wal masyhur. Wal masyhur idkhalu jami'ihi fil khars. Jadi yang disunatkan untuk buat khars ni, semua pokok ke ataupun sebahagian tak payah. Dia tujuan buat khars ni benda apa? Apa tujuan dia? Kat depan nanti kita akan tahu. Tujuan dia, kenapa nak kena buat khars? Jadi adakah semua pokok akan ditaksir ataupun sebahagian kita tinggalkan? Wal masyhuru idkhalu jami'ihi fil kharsi. Ada satu lagi qaul, yutraku lil malik thamaru nakhla aw nakhalatin yakuluhu ahluhu. Ada sebahagian, maksudnya pendapat qaul muqabil mazhab Syafi'i, 2-3 pokok tak payah, itu untuk keluarga dia makan. Maksudnya, kemudian juru taksir yang akan juru nilai harga tu, juru nilai hasil ni, juru anggar hasil ni, dia berapa orang yang diperlukan? Macam memadai seorang, tak ada syarat 2. Muqabil kata 2. Faham? Kenapa ada khilaf tentang masalah bilangan? Sebab bila kita anggar, kalau ada 2 kepala, maka ketepatan tu lebih berbanding kalau 1 kepala. 1 kepala kan. Jadi kadang-kadang ada benda miss. Wastashidu syahidain min rijalikum wa imra'atan mimman tardawna min asy-syuhada an tadhilla ihdahuma, kemudian fatuzakkira ihdahuma al-ukhra. Itu faedah saksi lebih daripada 1 orang. Kalau 1 orang ni dia ada terlupa, yang seorang lagi ingat kan. Faham? Sebab itu dipanggil mesyuarat.
faedah mesyuarat supaya kita tidak istibdad dengan apa yang dalam otak kita. Jangan kita ingat dalam otak kita tu itu saja idea yang ada, dah tak ada idea lain. Kalau kita tak boleh fikir, maka maknanya memang tak ada. Ada orang dia rasa macam tu, pangai macam tu kan. Jenis detektor. Dia rasa kalau dalam otak dia tak ada benda tu, tak mungkin orang lain boleh fikir. Jadi dia suka buat keputusan seorang-seorang. Faham? Maksud mesyuarat adalah untuk timbulkan pandangan. Saya sebut apa maksud mesyuarat ialah untuk kita bina isti'dad ahli mesyuarat kita, supaya masing-masing keluarkan juga pandangan. Dengan dia fikir ada isti'dad, paling kurang kongsi risau walaupun syurga kita tak terima. Apatah lagi sebenarnya dalam ahli mesyuarat kita ada pandangan-pandangan yang mana tak masuk dalam akal kita. Maksudnya kita tak terlintas macam tu syur. Tu faedah apa? Faedah mesyuarat. Okey, seterusnya. Tapi dalam bab ni tak disyaratkan, seorang cukup. Kharis tu seorang lebih baik. Jadi bila ada khilaf, maknanya disunatkan 2 orang. Sunat 2 orang. Sebab tu bila kita nak bincang 2 orang lah paling kurang. Biar ada kawan juga. Contoh orang nak beli kereta kan, dia bawa lah 1 orang lagi untuk dia tukar pandangan. Kita second hand. Mungkin ada benda-benda yang dia tak terfikir, orang dia ada fikir. Bekerjasama. Seterusnya adalah. Okey, lagi. Jadi syarat khalis tu dia adalah, dia orang merdeka, zukurah. Dan syarat yang tak perlu disebut di sini, dia reti. Dia mesti lagi kena reti kan. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qawi tu maksudnya ada kemahiran. Amin tu amanah. Jadi kalau orang tu dia bijak, ada kemahiran tapi tak amanah, maka rasuah. Tak edih juga. Walaupun dia sekolah tinggi, orang dunia punya ibarat lah, sekolah tinggi, tapi tak semestinya amanah. Faham? Tapi kalau amanah saja tak reti pun tak boleh juga. Faham? Tak boleh. Macam mana? Dia ni baik, bagus ni. Sebab kita ada kriteria lain kena tengok juga. Sebab kalau orang tu tak reti, dia akan merosakkan lah benda. Sifat Rasulullah dan perlu diikuti oleh amir ataupun rais, iaitu mengenal kualiti orang dalam majlis dia. Faham? Kita kenal kualiti dia, dan supaya kita boleh letak dia pada tempat yang betul. Faham? Letak pada tempat yang betul, mengenal kualiti. Dan Nabi sebut ni ke sahabat ni, kamu macam ni, kamu sifat macam ni, kamu tak boleh, kamu. Perkara itu bukan Nabi ketahui hanya semata-mata kita kata itu mungkin wahyu ke, tak, ikhtilaf. Nabi SAW bersama dengan sahabat, Nabi kenal orang ni boleh macam ni, orang ni tak boleh. Faham? Tidak meletakkan orang pada tempat yang memang bukan tempat dia, itulah dia panggil adil kan. Tapi kalau kita letak dia tempat yang mana dia tak boleh buat, maka benda tu tidak adil. Seterusnya, فإذا خلص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمن. Ini faedah dia. Ini faedah khars. Bila khars telah dibuat. Kalau zaman moden sekarang ni, macam mana orang tu datang tak tahulah. Datang bawa iPad ke, dan dia kira-kira, dia tulis, lepas tu dia keluar receipt, dia keluar bil. Receipt ni maksudnya daripada pejabat zakat, kami telah datang buat laporan dan telah buat taksiran nilai anggaran hasil daripada kebun si fulan sekian, dan tanda tangan maksudnya daripada pihak tuan kebun, tadmin. Maksudnya dia dah tengok dan dia mengesahkan
dan dia setuju. Jadi bila proses tu dah selesai, apa dia punya kesan dia? Terputuslah hak fuqara daripada ain buah. Faham? Terputuslah hak fuqara daripada ain buah. Apa maksud dia? Tuan kebun tu dia boleh tasarruf dengan semua buah tu. Dia boleh jual semua sekali, hibah semua sekali. Kenapa pula dia boleh jual? Itu kan ada zakat. Oleh kerana slip telah dikeluarkan, anggaran telah dibuat, maka dia dah tahu dah banyak mana yang sebenarnya dia kena keluar zakat. Faham? Kalau dia jual semua pun slip tu dah ada, dia boleh bayar zakat daripada sumber lain. Faham? Dia boleh bayar zakat daripada sumber lain. Anna haqqal fuqara'i yanqati'u min 'aini thamar. So nanti kat depan tu fa idza dhammana jaza tasarrufi jami'il makhrusi bai'an wa ghairah. Sebab dia kan dah panggil orang pergi zakat dan anggaran zakat dia dah ada. So kita tak akan terlepas dia lah. Kok mana pun kita dah tahu berapa banyak yang dia kena keluar. Nanti bila sampai waktunya kita datang tuntut. Tapi kalau dia tak buat macam tu, tak tahu, dia terus jual-jual, tak tahu sebenarnya dia ni punya banyak mana, maka dia tak boleh nak tasarruf. Dia sendiri tak tahu. Jadi mungkin dia jual-jual kan terlebih pula, sampai makan yang sepatutnya zakat. So kira dulu bau tasarruf. Faham? Itu faedah daripada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dikharskan tanaman tersebut. Lepas ni Ustaz apa? Ustaz Azim masuk kan? Zakatul naqdi. Panjang lagi ya Allah.